وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan hidayat dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih. Muka surat 169, iaitu pada hadis Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi jasad ibni Adam mudghah. Idza saluhat saluha laha sairul badan wa idza fasadat fasada laha sairul badan ala wahiyal qalbu." Artinya, di dalam jasad anak Adam itu segumpal daging, yakni ada segumpal daging. Apabila baik ia, yakni sekiranya segumpal daging itu baik, yakni molek, nescaya baik baginya segala badan, yakni seluruh badan, anggota-anggota badan yang lain akan jadi baik. Dan apabila binasa ia, yakni rosak, sakit, itulah macam-macam. Cuma orang kita panggil hati. Sekarang bila kita tengok sikit, jantung dengan hati ni dia lain sikit. Jantung tu hak bulat tu, bulat. Hati hak sekeping leper tu. Tapi perkataan hati di sini adalah bermakna jantung, iaitu tempat dari segi pertumbuhan manusia, itu dikira sebagai pusat dia lah, yang menyebarkan segala apa-apa yang perlu disebarkan ke seluruh badan menerusi pam darah tu. Darah lah yang menjadi perantara dia ke seluruh badan dia, bawa apa-apa saja ke sana. Itu secara zahir. Tetapi yang dimaksudkan dengan qalbu di sini adalah ruh manusia, jiwa manusia. Jadi ruh manusia itu sesuatu yang tidak dapat kita ukur dia. Ruh kita ni, menurut keterangan ulama, penjelasan ulama, adalah sesuatu yang menjadi rahsia, ajaib, dan tidak boleh diukur. Kita nak ukur ruh kita ni, kita sendiri pun tak tahu banyak perkara tentang ruh kita.
Kita hanya tahu beberapa aspek saja tentang roh kita ni, terutamanya tentang sifat-sifat dia, perangai dia. Tapi hakikat roh kita sendiri pun tak tahu, menjadi rahsia. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dia menjelaskan, Imam Ghazali ni jelas kita antara jasad dengan roh ni. Dia merujuk kepada firman Allah, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahawa bagi Allah, yang milik Allah lah, mencipta dan memerintahkan. Mencipta ni kata Imam Ghazali, mencipta bahagian jasad badan kita lah, fizikal tubuh badan kita ni. Jadi tubuh badan kita ni dan yang sama taraf dengannya tu dipanggil alam al-khalqi, alam yang dinisbahkan kepada penciptaan lah. Tapi roh kata Imam Ghazali dinisbahkan kepada alamul amri, dinisbahkan kepada urusan ketuhanan. Dan kita tidak disuruh kaji banyak benda ni. Dan kita pun tak ada kemampuan yang cukup untuk menyelam tentang rahsia roh ni. Dah tidak disuruh pun kita kaji secara yang lebih mendalam tentang hakikat roh ni. Sekalipun Imam Ghazali kata ada segolongan manusia yang diberi keupayaan oleh Allah untuk menyelami rahsia tu, tapi mereka ni terhad. Tapi secara umumnya untuk orang ramai ni tidak perlu dia kaji, tidak disuruh pun kaji tentang rahsia roh dia, hakikat roh dia tu. Yang kita ni disuruh kaji, kita disuruh cari ni tentang perangai roh kita tu, sifat, perangai. Itu yang disuruh kita kaji, yang disuruh kita belajar, kerana itulah benda yang perlu kita baiki tentang diri kita. Yang ni perangai-perangai roh kita, ciri-ciri, kriteria dia, sifat-sifat dia dan sebagainya. Itu yang perlu kita tahu tentang roh kita. Dia berkait dengan akhlak, dia berkait dengan sifat, perangai, berkait dengan keyakinan dan sebagainya. Itu bahagian tu kena kaji. Adapun hakikat roh ni guana tidak disuruh. Dan dia adalah sejumlah rahsia, termasuk dalam jumlah rahsia-rahsia ketuhanan. Baik. Jadi yang dikendaki dengan hadis ini sebenarnya adalah roh manusia. Tapi hadis ini menyebut tentang jantung. Yang dikendaki adalah roh. Tapi yang disebut dalam hadis secara zahir hadis ini jantung. Apa kaitan antara dua tu? Kata ulama tasawuf menjelaskan, termasuklah Imam Ghazali. Dia kata roh manusia ni sekalipun tak boleh nak ukur dia, kita tak boleh nak ukur dia dari segi berat, ringan, besar, kecil, dan sebagainya. Ukuran-ukuran yang kita guna dalam manusia ni ada ukuran yang banyak. Tinggi, rendah, berat, ringan, lebar, tebal, nipis, ukuran kita. Besar, kecil. Semua ukuran-ukuran tu tak boleh nak guna untuk mengukur roh. Bukan jenis dia. Jadi sekarang roh ni benda yang menjadi rahsia yang kita tak boleh nak ukur, kata Imam Ghazali. Tapi kata Imam Ghazali, dia mempunyai hubungan yang sangat khusus dengan badan manusia ni, yang dengannya lah badan ni boleh jadi hidup. Terutamanya hubungan yang paling khusus dia tu duduk dengan berlaku di jantung ni, kata Imam Ghazali. Hubungan kita dengan roh ni yang paling istimewa sekali berlaku pada jantung kita ni. Sebab itulah, disitulah bermulanya nadi manusia, dan di situ jugalah berakhirnya nadi manusia. Kalau jantung tu stop, mati, memang sah mati. Tapi kalau bahagian-bahagian lain, termasuklah otak ni, brain ni, mati, belum tentu dia mati lagi. Tapi istilah kedoktoran satu ketika dulu, dia ambil kira mati ni mati otak. Tapi banyak kisah orang yang mati otak tapi mula-mula ada hidup semula lepas tu. Maksud tak mati lagi. Dan panjang pula umur dia.
berlaku. Jadi kita dalam keyakinan kita, jantunglah hubungan istimewa antara ruh dengan jasad manusia berlaku situ. Maka kerana itu jugalah kita dapat faham Nabi SAW ketika nak menjelaskan tentang hakikat takwa ni, sebab takwa ni ada aspek zahir dia, ada aspek batin dia. Aspek zahir amalan kita, amalan yang kita buat, ibadah yang kita buat, perbuatan yang kita buat, itu takwa dari sudut zahir. Kita bersolat, kita berzakat, kita berpuasa, kita melakukan kebaikan, takwa, tapi dari sudut zahirnya. Tapi takwa juga ada sudut batin dia tu, iaitu sifat-sifat yang ada dalam diri manusia itu juga sebahagian dari takwa. Apakah jiwa kita ni penuh dengan sifat mazmumah atau mahmudah? Itu juga sebahagian dari takwa. Demikianlah hal-hal lain lagi yang berkait dengan batin manusia ni, itu juga sudut takwa. Jadi Nabi bila nak jelaskan tentang takwa, Nabi beritahu macam mana? Nabi kata, Nabi tunjuk gini, at-taqwa hahuna. Ni tunjuk ke dada sebelah kiri, senggeng ke kiri sikit. At-taqwa hahuna. 3 kali Nabi tunjuk. Takwa itu hak sebenarnya, hakikat sebenarnya sini, kata Nabi. Nabi tunjuk 3 kali, tunjuk jari dia. Hahuna, di sini, kata Nabi. Hakikat takwanya. Artinya apa? Hakikat takwa sebenar itu adalah bahagian batin manusia. Maksudnya seseorang yang benar dikatakan bertakwa tu bukan saja amalan dia molek, tetapi batin dia juga molek. Sebab tu Nabi kata at-taqwa huna, sebenarnya situ. Maka hadis ini menjelaskan tentang perkara itu. Baik, tengok macam mana dijelaskan oleh Syekh Abdul Somad pula. Yani apabila suci hati, yakni apabila jiwa manusia ni bersih daripada sifat-sifat yang buruk, apabila suci hati itu daripada maksiat yang batin, yakni daripada akhlak-akhlak yang buruk lah, sifat-sifat yang buruk yang banyak, nescaya baik segala ibadat anggota yang zahir. Jadi Syekh Abdul Somad dia mengarah ke situ. Maksudnya kalau batin manusia ni bersih, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur, maka ibadah-ibadah zahir manusia moleklah dia. Dan apabila tiada suci hati itu, tapi bila hati manusia ni tak bersih, tak suci, banyak sifat buruk, sifat-sifat tadilah, dengan riak, dengan ujub, dengan takabur, dengan hasad dan macam-macam lagi lah. Tiada suci hati itu daripada yang demikian itu, nescaya tiada baik ibadah yang zahir. Ibadah yang zahir hak nampak molek pun jadi tak molek. Itulah yang nak diberitahu oleh Syekh Abdul Somad di sini dalam bab yang berkaitan dengan ghurur, terpedaya, iaitu orang yang hanya menumpukan perhatian kepada ibadah-ibadah yang zahir, amalan-amalan yang zahir, tapi mengabaikan tentang usaha menyucikan hati daripada sifat-sifat yang buruk. Itu termasuk kelompok yang tertipu, kata Syekh Abdul Somad. Dan ilmu Syekh Abdul Somad ni adalah merupakan diambil daripada ilmu Al-Imam Al-Ghazali. Kerana Syekh Abdul Somad ni keilmuan dia tu banyak diambil daripada kitab-kitab Al-Ghazali. Bermula orang yang terpedaya di dalam berbuat ibadat itu. Jadi Syekh Abdul Somad nak beritahu kepada kita orang yang terpedaya tapi dalam ibadat. Dia buat ibadat molek, benda tu baik dari segi tu, tapi ada juga ruang tertipu, terpedaya. Macam mana ni? Iaitu amat banyak. Banyak sekali, kata Imam Ghazali. Dan tiada lepas seseorang daripada terpedaya ia di dalam ibadahnya. Yang ni seseorang tu dia tak terlepas daripada terkena
tipu daya ni dalam ibadat yang dia buat tu, melainkan mengetahui kaifiat ibadatnya itu, kecuali dia tahu selok-belok berkait dengan ibadatnya. Kaifiat ni bukan saja cara melaksanakannya menurut hukum fiqh, tetapi hal-hal lain juga yang berkait dengan pelaksanaan ibadah tu. Dia kena tahu. Jadi bukan saja dari sudut hukum-hukum fiqh yang perlu kita tahu untuk melaksanakannya, tapi hal-hal lain yang juga berkait kena tahu. Jadi kalau kita tak tahu benda ni, kata Imam Ghazali, ada kata ibadah-ibadah yang kita buat tu tak lari daripada terkena penyakit tipu daya ni. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Seperti yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya. Kitab Ihya ni kitab mana? Kitab besar. 4 jilid besar-besar ni ada 4 utir ni. Tukang besar gini ni. Tulisan gemuk gini. Dari atas sampai bawah. Tak ada orang-orang mana. 4 utir kitab gini ke Arab. Diterjemah ada orang Indonesia terjemah je jadi kat 10 utir pula tebal-tebal ni. Tu kitab Ihya. Tapi kata Syekh Abdul Samad bahawa perkara-perkara yang berkait dengan kaifiat ibadah ni disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Jadi benda tu termasuk benda yang kita perlu tahu. Sedangkan kitab Ihya tu sendiri kitab besar. Lalu apa artinya? Syekh Abdul Samad dalam jilid-jilid awal tu dia beritahu macam ni. Dia kata manusia ni perlu tahu kewajipan-kewajipan yang menjadi kewajipan-kewajipan yang perlu dia tahu, yang kita sebut sebagai fardu ain tu, dengan cara antaranya dia kena belajar antara apa yang ada dalam kitab ni kitab Sairus Salikin. Ni kata Syekh Abdul Samad, untuk kita tahu tentang kewajipan-kewajipan agama kita, yakni fardu ain ni, pertama sekali antara cukup kau belajar kitab ni Sairus Salikin, kemudian kitab Minhajul Abidin, kemudian kitab Ihya Ulumuddin. Tapi yang kita tengok kitab-kitab ni kitab besar belaka. Apa artinya? Itulah sini kadang-kadang kita terkeliru. Orang kita hari ni dia terkeliru. Lebih-lebih lagi kerana ada sebab-sebab tertentulah. Maksudnya kitab-kitab yang disebut oleh Syekh Abdul Samad ni, kitab Sairus Salikin yang beliau sendiri tulis dan hurai benda tu, dan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, dan Minhajul Abidin ditulis Imam Ghazali. Dia kata untuk memenuhi keperluan fardu ain cukup belajar kitab tu. Artinya apa? Kitab tu sendiri sebenarnya bukan ditulis untuk fardu ain. Kitab tu kitab besar. Bukan untuk fardu ain kitab tu. Orang mengaji universiti pun dah nak khatam kitab tu. Minhajul Abidin. Makan masa yang panjang untuk belajar dan menyentuh banyak perkara dalam tu. Cuma di dalam itu, di dalam isi kandungan dia tu ada banyak perkara-perkara yang berkait dengan fardu ain. Jadi kalau orang belajar bahagian tu, lepas untuk dia fardu ain. Bukan kitab tu kitab fardu ain. Ini kita kena faham oleh. Maka demikian jugalah kitab-kitab lain, termasuklah kitab Hikam karya Syekh Ibn Atta. Seperti itu juga. Kitab tu tidak ditulis untuk orang yang fardu ain, tetapi dalam dia tu, isi dia tu banyak mengandungi perkara-perkara yang diperlukan oleh orang yang nak fardu ain tu. Samalah kitab Sairus Salikin ini. Kitab ni kitab besar. Bukan untuk orang fardu ain, tapi dalam tu banyak ilmu fardu ain. Di sinilah kadang-kadang orang kita keliru. Hari ni timbul kekeliruan sikit. Terutamanya bila timbul slogan, selagi dak selesai fardu ain dak belajar fardu ilmu fardu kifayah. Ni timbul slogan tu.
Tak selesai fardu ain, dia belajar ilmu fardu kifayah. Lalu apa yang terjadi? Pertama sekali, tidak dijelaskan fardu ain itu apa makna, tahap mana dan skop luas mana, tak dijelaskan. Akibatnya orang keliru. Bila keliru, timbul salah faham. Hari ni kita dengar sikap-sikap salah faham ni. Dengar orang ngajar sejid balik ambuh. Orang anjur ceramah-ceramah tak boleh. Sebab apa? Bukan fardu ain tu, fardu kifayah. Dia balik rumah, fardu ain pun tak, kifayah pun tak. Fardu tak payah. Rumah pun. Kalau dia ganti fardu ain lain tak apa. Ni mengaji tak boleh. Kata apa? Tu bukan fardu ain, ni silap keliru. Dia tak tahu bahawa dalam pengajaran tu sudah bercampur. Dalam tu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau bahagian fardu ain saja, tu kelas tadika tu. Tu fardu ain sungguh. Kau bersutir-sutir gini-gini. Tu fardu ain. Tapi dalam ceramah campur. Ada bahagian fardu ain, ada bahagian fardu kifayah. Tapi timbul kerana slogan ni, ada sehingga tindakan lari, orang ngajar sejid lari. Kenapa? Dia anggap dosa, tak habis lagi fardu ain. Tidak sedar tahap fardu ain tu ke mana. Dia marah pula orang anjur kuliah-kuliah ni yang pada anggapannya tu bukan fardu ain. Marah pula. Anak murid marah ke tok guru. Tok guru ngajar kitab pada dia bukan fardu ain. Ini menyakit kat satu ni. Dunia sudah hilang kerana pengajian, slogan-slogan yang tidak ada adab. Akhir sekali tu anak murid tukang tentu tok guru. Takkan menyakit hari ni. Boleh berlaku. Baik, saya nak jelaskan sikit dulu supaya bila timbul sikap, saya beritahu ni sebab benda ni timbul jadi sikap setengah ke masyarakat kita bila dengar slogan tadi tu. Tak selesai fardu ain, tak boleh ngaji fardu kifayah. Tapi tidak dijelaskan. Baik, saya nak jelaskan sikit. Fardu ain ni pertama sekali kena tengok dari segi taraf, dari segi tingkatan tahapan dia. Tahap mana fardu ain? Dalam sesuatu ilmu tu, benda tu fardu ain, tapi ilmu tu juga dari segi kedalaman dia ada tukar jadi fardu kifayah. Orang tak perasan kedalaman ilmu tu sendiri. Ada bahagian fardu ain, ada bahagian fardu kifayah. Tentang solat, ada bahagian fardu ain, ada bahagian fardu kifayah. Tentang akidah tauhid yang kita belajar tu, sifat 20, ada bahagian fardu ain, ada bahagian fardu kifayah. Itu dari segi nak tahu fardu ain, fardu kifayah, tengok tahap mana, tahap kedalaman dia tu. Ada tahap fardu ain, ada tahap fardu kifayah. Yang kedua, skop, ruang lingkup. Nak tahu fardu ain ni tengok luas mana. Orang kita ni bila sebut fardu ain, dia senara 3 je. Ilmu akidah, ilmu fiqh, akidah ilmu fiqh yang berkait dengan amalan kewajipan agama, ilmu tasawuf tentang akhlak. 3 dia senara. Tidak sedar bahawa skop fardu ain tu luas daripada tu lagi. Luas ke mana? Yakni sesuatu yang menjadi kewajipan bagi seseorang itu jadi fardu ain ke dia lah. Baik, kalau duduk seorang diri tak kait dengan orang, 3 tu lah fardu ain dia. Tentang akidah, you kena tahu. Tentang fiqh, kewajipan agama, nak semayang, nak puasa. Tentang akhlak. Tapi kalau dia ni menjadi seorang bapa, ayah kepada satu keluarga, ada kewajipan lain yang dia kena tahu. Kewajipan dia terhadap keluarga, tentang hukum nafkah, tentang mendidik anak, tentang hukum nikah cerai dan sebagainya. Itu fardu ain untuk dia. Orang hadap bini nak ada lah. Sama juga dengan hukum zakat. Kalau dia tak ada pitih, bukan jadi fardu ain ke dia. Tapi kalau dia ada harta yang memerlukan zakat, baru jadi fardu ain. Baik. Jadi skop-skopnya orang tak nampak. Keluasan dia tu. Kemudian seorang tu dia businessman. Dia seorang peniaga. Dia fardu ain dia tu, dia kena tahu hukum jual beli. Hukum-hukum yang berkait dengan bisnes dia tu. Hukum perniagaan, hukum muamalah, jadi fardu ain ke dia.
Dah nampak bahagian ni. Kerana dia baca fardu ain, fiqh, usuluddin, fiqh tasawuf. Fiqh tu fiqh tentang ibadah fardu. Dia tak sedar. Kalau dia pula menjadi seorang pemerintah, penguasa, macam mana hubungan dia dengan masyarakat? Dia ada fardu ain yang dia kena tahu. Dia menjadi salah seorang ahli dalam kampung dia ni, kampung. Masyarakat dia ni, ya orang kampung atau orang duduk taman tu. Dia kena tahu hukum-hukum dalam kaitan dengan berjiran, hidup berjiran, hidup berkampung. Dia ada hukum-hukum fardu ain yang kena tahu. Ni awak dah nampak fardu ain ni. Jadi bila timbul slogan tadi kot, bila orang ngajar surawi ceramah bak sahang bak tu, ya tak boleh main, ni bukan fardu ain. Dia tak sedar ada orang perlu ilmu tu. Orang yang terlibat dia tahu. Ni nak kabur. Jadi saya nak kabur timbul sikap setengah tu. Dia marah orang ngajar kita yang pada anggapannya bukan fardu ain. Yang jadi anehnya, dia mengaji kitab yang dianggap fardu ain, telajak lebih kepada fardu kifayah. Baik, saya nak kabur contoh. Kita mengaji bab akidah. Contoh mudah. Baik, perlu ke menjadi fardu ain ke kita belajar tentang contoh yang mudah lah. Apa beza antara sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah? Sifat ma'ani, maknawiyah tu kita kena tahulah. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, kudrat masuk apa. Tapi huraian, apa beza ma'ani, maknawiyah? Ma'ani ni dalam kitab disebut, contoh Nabi contoh. Dia adalah merupakan sifat wujudiyah. Memang wujud nyata sifat tu. Ada sifat tu. Maknawiyah pula, dia dari jenis kelas orang panggil haliyah. Suatu bentuk hal. Suatu hal. Dia jelas hal tu mana pula? Antara ada dengan tak ada. Mana pula antara ada dengan tak ada? Nak kata ada, tak ada. Bukan, tak ada, tak juga. Ada, tak juga. Kita sebut begitu. Pening orang ramai. Nak kabarnya, benda tu bukan taraf fardu, tapi pada anggapan setengah orangnya, yang anggap tak sesat ni, tak sesat fardu ain. Jadi hak lain kadang-kadang menjadi keperluan dia yang anggap fardu kifayah. Hak ni, hak pasal ni dia mengaji sampai pening kepala, dia anggap fardu ain. Ini keliru orang kita hari ni. Keliru. Kemudian mengaji kitab tentang sifat wujud. Wujud ni dengan maujud zat Tuhan tu sama ke lain? Pening lagi pula. Jadi benda-benda macam ni bukan lagi taraf fardu ain. Jadi apa-apa yang bersifat perincian ni, perincian pendetilan dalil, lepas tu perincian huraian, perincian masalah, itu bukan taraf fardu ain. Nak kabarnya taraf, nak tahu kedudukan. Ukuran kita nak ukur fardu ain tu mana? Kena tengok tahap kedalaman dia, kemudian tengok dari segi skop keluasan dia, baru kita faham fardu ain. Hari ni yang timbul keliru tu, masalah yang timbul adalah bawa kepada sikap keliru. Dia marah orang ngajar, dia tak tahu benda tu ada yang menjadi fardu ain kepada orang. Ini saya nak kabur timbul hari ni. Kislokan tadilah, tak sesat fardu ain, tak boleh ngaji fardu kifayah. Setengah tu pula ditambah sekali berdosa pula. Satu hal lagi ni, dosa pula dah. Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, dilarang, hendaklah melarang, guru melarang murid sibuk mengaji fardu kifayah tapi mengabaikan, tak sesat molek fardu ain, tapi duk sibuk fardu kifayah. Jadi Imam Ghazali kata kena halang dia, halang. Imam Ghazali tak kata dosa. Tapi kita baca kot tu. Tu menyebabkan setengah orang tu kadang-kadang lari dari sejid tu bila orang ngajar. Kerana apa? Kerana yang tak boleh, bukan kelas dia fardu ain, fardu kifayah ni dosa. Ni penyakit hari ni timbul. Ni umat kita hari ni, orang Islam hari ni banyak teruji dengan slogan-slogan hak tidak jelas gini hari ni. Maka timbul kecelaruan. Tak apalah, saya ada ruang ni, saya ceritalah sikit. Kerana berlaku tafsiran-tafsiran yang keliru. Dulu masyarakat kita kena keliru dah sekali. Dalam isu-isu yang berulang, sentiasa ada kekeliruan. Kalau kekeliruan ni
sekadar wacana pemikiran ataupun perbezaan pandangan tak apa, tapi bawa kepada watak, tingkah laku dan sikap, lalu membawa kepada masam muka baloh. Ni kerana dia. Jadi saya nak kabarnya, kes yang tadi tu menyebabkan kadang jadi clash antara seorang dan seorang. Ni marah. Padahal benda tu tidak jelas. Jadi saya terpaksa jelaskan di sini hari ni lah. Nak beritahu tentang perkara ni. Kita nak khabar bagus, utamakan fardu ain berbanding fardu kifayah. Tapi jangan kata bahawa bila tak sesama lagi ngaji fardu kifayah tu berdosa dia. Kita tak tahu. Lebih-lebih lagi kita anggap tu fardu kifayah, padahal dalam tu ada fardu ain. Jadi kita yang kita dengar bila timbul orang-orang tertentu yang bakit slogan-slogan gini ni, kita dengar kesang dia tu setengah orang mengaji akhir kali tinggal mengaji. Kerana dia anggap benda tu berdosa. Dia anggap tak sesah fardu ain, tapi tak diberitahu sesah sungguh ke atau mana. Macam tadi lah. Macam saya kata tadi, ilmu-ilmu tertentu dia anggap fardu kifayah, dia tak mengaji. Dia ngaji Usuluddin lebih daripada fardu kifayah lagi. Sebenarnya baik kita mengaji dalam ni, baik. Bukan saya tidak baik, sangat baik, bagus sekali. Tapi biar jelas, jangan terkeliru sehingga membawa sikap yang salah. Hari ni timbul penyakit tu hari ni. Tak apalah kita bawa tak ke lain sikit. Sebab kita ni ada je orang beritahu kita ni tentang hal-hal macam ni lah. Punca daripada kekeliruan ni timbul sikap-sikap yang semacam tadi tu. Bukan orang lain, saya sendiri pun pernah kena dulu pernah ada, tapi tak khabar depan kita lah. Dia tulis kok main lah ni, orang main kok angin belaka lah ni. Orang main buah angin, main kok Facebook, main kok WhatsApp ni. Dia marah kita mengajar kita. Atas dasar dia kata bukan fardu ain. Masalahnya sekarang ni bila kita rasa ilmu tu bukan fardu ain, kita carilah tempat lain. Jangan larang orang nak mengajar tu. Nampak tak? Ada orang nak ilmu tu. Ni pandai ni. Oh, tak boleh jangan mengajar gini ni. Kita ni murid kena mengaji, bukan duk tentukan guru tu guru ni. Tapi bila manusia sudah hilang adab, bila ngaji fiqh tak ada tasawuf, ni akan jadi. Ngaji fiqh tak ada tasawuf, jadi hilang adab. Murid tak kenal guru macam mana, jadi ia pun jadi alim. Lebih alim lagi. Ini fiqh tak ada tasawuf, timbul masalah hari ni. Ada banyak lagi dah hal-hal lain yang nanti dari semasa ke masa akan saya jelaskan. Ini masalah-masalah petua-petua fiqh, guru-guru hok berkecibuan dalam fiqh tapi tidak menyelami tasawuf dengan baik. Dia akan jadi seperti ini. Dia akan jadi seperti ini. Melarat sekarang apa dah? Lari sikit. Jadi saya nak kebornya sininya, iaitu Syekh Abdul Samad Palembang kata benda-benda macam ni ditulis oleh Imam Ghazali dan kata kitab tu kitab besar. Padahal yang diberitahu oleh Syekh Abdul Samad ni untuk tahu benda tu itu fardu ain. Kita kena tahu perkara yang boleh merosakkan amalan kita tu adalah perkara yang perlu termasuk fardu ain. Cuma Syekh Abdul Samad sebut benda ni ada dalam kitab Allah. Kitab besar, bukan kitab kecil. Maksudnya tadilah, kitab tu sendiri bukan ditujukan untuk memenuhi fardu ain. Kitab besar kitab tu, tapi dalam dia tu ada isi-isi yang memenuhi keperluan fardu ain. Itu saya nak khabar tu je. Tu yang melarat sikit tadi tu, bila ada setengah orang kita ni bila dikeliru bab tu, maka timbul sikap-sikap yang saya katakan tadi lah. Dia marah orang ni mengajar kita ni, marah ni mengajar kita ni, kerana alasan menurut fahaman dia tu bukan fardu ain lagi dah. Dia tak sedar bahawa prinsip kitab tu, bahawa ada kitab ditulis bukan untuk fardu ain, tapi dalam ada isi-isi untuk fardu ain.
Baik, kita mengaji usuluddin, contoh sikit lagi lah. Ta'alluq, sifat kudrat terta'alluq dengan perkara yang mungkinat. Itu bukan lagi taraf fardu ain. Fardu ain tarafnya kita meyakini Allah tu maha kuasa atas segala-galanya. Itu qada fardu. Adapun terta'alluq dengan apa? Mungkinat, bukan mustahilat, bukan wajibat, huraian tu untuk menolak syubhah. Nak tolak syubhah, andaian-andaian syubhah yang dibangkitkan oleh orang tertentu, dan itu bukan kelas orang awam, itu kelas alim ulama. Contohnya guna, bila kita ngaji bab kudrat, ulama tasawuf sebut ta'alluq kudrat ni kepada yang mungkinat, benda makhluk yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dia tak terikat dengan wajibat, yakni dia tidak, kudrat tidak tertakluk dengan perkara yang mesti ada, yakni Allah Ta'ala dan sifat ketuhanannya. Saya nak bagi contoh saja, bahawa benda ni bukan keperluan fardu ain, tapi keperluan untuk menolak syubhah, yakni kekeliruan yang orang bangkitkan. Jadi ilmu ni untuk tujuan tu, bukan tujuan untuk faham tentang akidah. Baik, nak bagi contoh saya. Kemudian kudrat tidak tertakluk juga dengan perkara yang mustahil. Mustahil yang macam mana? Mustahil bagi Allah Ta'ala, kudrat tak kait dengan situ. Baik, syubhahnya guna. Syubhahnya, saya nak cover contoh. Tiba-tiba ada hak jadi kata mulut. Mari tanya. Tadi mu kata Tuhan tu maha kuasa, berkuasa atas segala-galanya. Aku nak tanya sesoalan. Tuhan boleh dah nak buat dia tu jadi makhluk? Boleh dah. Tadi mu kata Tuhan boleh buat apa saja. Sekarang aku nak tanya sesoalan. Boleh tak Tuhan nak buat dirinya tu dia jadi makhluk pula? Itu masuk syubhah. Jadi kalau kita tak mahir hukum-hukum tadi tu, tak nak jawab benda ni. Tapi untuk akidah kita cukup bahawa Allah Ta'ala maha kuasa atas segala-galanya. Untuk orang ramai. Jadi kita kena tahu tentang ta'alluq ni kepada perkara mungkinat terta'alluq, wajibat mustahilat tak terta'alluq, untuk tolak syubhah tu. Jadi sekarang Tuhan jadi makhluk, benda tu mustahil. Jadi tak boleh nak kaitlah kekuasaan Tuhan terhadap benda tu, sebab benda tu benda yang mustahil. Contoh nak kabur. Contoh nak kabur. Ataupun benda-benda lain lagi lah. Jadi benda-benda macam ni huraian yang dianggap perincian tentang dalil, perincian tentang huraian istilah, itu bukan taraf fardu ain. Saya nak khabar tadi. Jadi bila ada kelompok tertentu, tak apa saya ulang cak kali lah, mudah-mudahan benda ni tak jadi nyakit kepada masyarakat kita. Bila ada kelompok yang faham pasal tadi tu, yang marah orang mengajar ilmu lain yang dianggap fardu kifayah, dia mengaji ilmu pasal gini yang dianggap fardu ain. Tidak sedar. Jadi kita nak beritahu yang sepatutnya kita kena mengaji, tapi utamakan fardu kifayah, fardu ain, patut diperkuatkan dengan fardu kifayah. Itu sepatutnya. Doronglah manusia ni supaya mengaji ilmu, banyak pengajian, belajar ilmu. Dua-dua fardu ain, fardu kifayah, utamakan yang fardu ain, patut perkuatkan fardu kifayah. Itu sepatutnya. Jadi saya kata macam tu sebab apa? Sebab tadilah bila dibangkitkan oleh setengah orang satu slogan ni dah tidak dijelaskan dengan baik, timbul sikap-sikap tadi tu. Jauh lagi sikit malam ni dah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab As-Salah, dan di dalam kitab Az-Zakah, bab zakat, ada dalam tu ada tentang solat, tentang zakat, dan kitab As-Siyam tentang puasa, dan di dalam kitab Al-Hajj tentang haji dan lain-lainnya. Jadi ibadah-ibadah ni yang mana kalau kita tak belajar tentang kaifiat dia zahir dan batin, mungkin kita terdedah kepada tipu daya tadi tu.
Jadi kata Syamsul Samad, salah satu cara nak mengelak daripada terjebak dengan tipu daya dalam buat ibadah ni kita mengaji, yang mengajar, yang menjelaskan tentang aspek-aspek ni, antaranya ada dalam yang dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.